Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar anak murid ustaz yang ustaz kasih sekalian? Okay, jadi untuk kelas hari ini kita akan buat ulang kaji berkaitan dengan soalan-soalan UPKK yang diambil daripada daerah lain. Okay, macam kita daerah Gombak hari tu awak buat trial kan untuk soalan daerah Gombak, percubaan daerah Gombak. Jadi hari ni kita akan tengok ni daerah mana ni, daerah Sepang punya. Ni daerah Sepang, salah satu daerah dalam negeri Selangor. Jadi kita akan tengok lah. Jadi kita akan khususkan kepada tajuk ibadah saja. Ni ulum syariah ni kan dia ada tajuk dia tajuk akidah kan. Itu dengan Ustaz Afiq lah. Jadi sekarang ni kita akan tengok soalan-soalan daripada daerah Sepang. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Apakah erti tayamum? Tayamum pada bahasa. Ni kalau tak dapat jawab ni, Ustaz tak tahulah. Jadi kadang-kadang kalau awak tak ingat kan. Kalau awak tengoklah jawapan soalan tu, kadang-kadang dia jawapan yang tak logik. Contoh dia. Tujuan apa? Haruskan ni tak termasuk kan. Gunakan air wuduk. Dia jawapan dia apa? Jawapan dia confirm lah ni. Nombor 1 ni, alif. Menyapu debu. Itulah dia pada bahasa. Okey. Senang je kan. Tayamum. Biasa soalan pertama ni lebih kurang tu lah, pasal tayamum, pasal wuduk. Macam tu lah kan. Okey, sekarang ni kita tengok soalan yang kedua. Perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan mandi. Kita tengok jawapan yang pertama. Batal wuduk kena wuduk balik lah. Tak adalah nak kena mandi kan. Mana salah. Soalan kedua. Bersentuhan lelaki dan perempuan. Ini wuduk juga ni. Pun salah. Yang ketiga. Buang air besar pun pasal wuduk. Okey. Yang keempat. Keluar darah haid. Jawapan dia apa? Dan keluar darah haid. Maknanya kalau kita bagi yang perempuan lah, lelaki tak ada benda ni. Pelik lah pula kan, lelaki tiba keluar darah haid. Adalah kes-kes terpencil mungkin lah kan. Dia ada dua kemaluan ke, dia ada kemaluan perempuan dan kemaluan lelaki kan. Tapi tu sangat terpencil lah, mustahil pun ada juga kan. Tapi ada apa lagi selain darah haid? Keluar air mani. Kemudian apa lagi? Hubungan antara suami isteri. Lagi apa lagi? Nifas bagi orang yang bersalin. Itu pun juga mewajibkan mandi. Dan juga masuk Islam. Masuk Islam kalau ada jawapan dengan masuk Islam pun wajib mandi. Okey, dapat nombor 32 ni jawapan dia dal. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang ke-33. Okey. Apakah kalimah yang dilaungkan untuk menyatakan masuknya waktu solat? Apa dia? Untuk menyatakan masuknya waktu solat ini, kalau salah ni, ya Allah, tak tahulah, awak main-main lah jawab. Masuknya waktu solat awak jangan ni. Okey, syahadah ni confirm salah lah. Dengan doa ni pun salah juga. Okey. Sekarang ni awak jangan terkeliru antara iqamah dan azan. Okey. Azan untuk apa? Azan untuk masuknya waktu solat. Ni. Betul ni jawapan dia. Ba. Untuk masuk waktu solat azan. Kalau iqamah apa dia? Memanggil orang solat. Maknanya iqamah pun salah. Awak kena tengok betul-betul. Masuknya waktu solat. Kalau dia kata memanggil orang solat, itu baru iqamah. Tapi sekarang ni dia nak masuknya waktu solat, jadinya azan yang betul. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan ke-34. Terbenam matahari sehingga hilang mega merah di kaki langit sebelah barat. Apakah solat berkaitan dengan pernyataan di atas? Okey, macam mana awak nak tahu bahasa kenyataan tu? Pertama awak kena hafal lah, awak kena baca balik buku kan. Tapi kalau tengok terbenam matahari waktu bila? Waktu maghrib. Janganlah pening lah. Tengok pun terbenam matahari, tak payah baca seterusnya, tahu dah maghrib. Kerana maghrib je lah waktu terbenam matahari kan. Okey. Yang ni salah. Subuh bila? Subuh ni waktu cahaya sampai ke ni kan, ke bumi. Asar kita punya bayang lebih panjang. Zuhur gelincir matahari. Itu keyword tu awak kena hafal lah. Okey. Seterusnya soalan ke-35. Apakah hukum melaksanakan solat Jumaat? Okey. Hukum solat Jumaat apa dia?
Sunat, salah. Kita tengok yang salah dulu. Sunat tak? Dia wajib? Harus? Tak. Okey, sekarang ni kita tengok antara fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ni maknanya wajib lah. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Mana jawapan yang betul? Fardu ain ke fardu kifayah? Cepat, Ustaz bagi 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Jawapan dia adalah fardu ain. Alif. Kenapa fardu ain? Kenapa bukan fardu kifayah? Sebab kalau fardu kifayah ni, makna kalau contohlah ada 40 orang dah pergi solat Jumaat, yang lain tu tak payah pergi solat Jumaat lah. Itu masuk fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, maknanya walaupun dah 1000 orang pun pergi solat Jumaat, penuh dah masjid tu, tapi kita sendiri ni, kita tetap wajib. Kenapa? Wajib fardu ain ni adalah wajib pada individu. Setiap orang wajib. Kalau fardu kifayah ni, contoh dia, okey, kalau contoh lah kalau contoh solat Jumaat ni fardu kifayah. Maknanya kalau dekat masjid tu dah ada 40 orang semayang, dah cukup syarat solat Jumaat. Yang lain ni tak payah pergi semayang dah. Faham tak? Itu masuk fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, makna semua yang namanya lelaki yang dah cukup syarat, yang cukup syarat wajib, mesti pergi solat Jumaat. Okey, faham Nombor 35, jawapan dia alif. Okey, sekarang ni kita pergi kepada soalan yang ke-36. Okey, pilih perkara yang membatalkan puasa. Awak kena tengok keyword tu. Apa dia? Membatalkan. Mana batal apa? Mana puasa kita kita jadi tak puasa lah. Maknanya puasa kita hari tu tidak dikira. Okey, pertama kita tengok. Terkena najis, betul tak? Confirm lah salah. Yang kedua, mabuk atau pitam. Ni mungkin betul ni. Biarkan dulu. Okey, yang kedua, suci daripada haid. Ini bukan batalkan puasa, ni wajib puasa kan. Ni pun salah. Okey, menahan diri daripada makan. Ini pengertian puasa. Pun salah. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia jim. Okey, nombor 36, jawapan dia jim. Okey, seterusnya. Nombor 37, ni lagi dah senang. Qasar. Jangan qasar pula. Qasar. Qasar tu apa? Menghimpunkan solat. Ini jamak, salah. Menunaikan solat. Ini wajib Islam kan. Yang memendekkan solat. Ini macam betul. Meninggalkan solat. Okey, confirm salah. Okey, jadi jawapan dia ba. Kalau contoh awak tak confirm kan mana jawapan, awak tak tahu ini mana jawapan. Awak tengok jawapan salah satu. Tengok ni macam betul ni. Biarkan dulu. Ni salah. Ni salah. Lepas tu bila dah awak kurangkan jawapan tu, dapatlah. Tengok mana jawapan yang lebih tepat. Okey. Seterusnya. Nombor 38. Larangan ketika mendengar khutbah. Okay, yang pertama diam. Kita dilarang diam ke? Salah lah. Yang kedua, yang bawah ni, tidak bising. Kita dilarang tu tidak bising. Sama lah macam diam kan? Salah juga. Khusyuk. Lagilah kita waktu khutbah mestilah kena khusyuk kan? Okay, jadi larangan dia adalah bercakap-cakap. Tengok sekali pun dah tahu dah. Larangan dia adalah bercakap-cakap. Okay, senang je soalan ni kan? Okay. Yang ke-39, siapakah muazzin? Ya Allah, ini lagilah senang. Imam dalam solat. Imam lah. Bukannya muazzin kan? Siapakah muazzin? Okey, yang jim, orang yang datang ke masjid. Ni confirm salah jugalah kan? Okey, seterusnya, orang yang melaungkan azan. Mungkin betul sebab muazzin, azan, orang melaungkan azan. Okey, orang yang mengikut imam. Ni apa dia? Makmum. Salah lah. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia orang yang melaungkan azan. Okay, yang seterusnya, terakhir, pilih rukun puasa. Rukun puasa ni apa? Rukun puasa, kita tengok yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Ini sunat puasa. Salah. Berniat pada malam hari. Ini mungkin betul. Okay, yang ni belah sini, melambatkan sahur. Ini pun sunat puasa. Salah. Melihat perkara yang haram. Ini perkara yang dilarang ketika puasa kan? Salah juga. Jadi rukun puasa apa dia? Berniat pada malam hari. Okey, dapat cara jawab dia. Mana kalau contoh soalan tu awak dah tahu, awak jawab terus lah. Contoh lah, pilih rukun puasa. Tengok, berniat pada malam hari. Dah bulat terus, tak payah nak tengok yang lain. Tapi kalau contoh awak tak pasti, awak tengok dulu. Mana ni mungkin kot. Ni mungkin. Lepas tu pilih. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk soalan objektif. Okey, solat sunat. Kita tengok soalan 41.
Solat sunat. Tengok, solat sunat dilakukan selepas solat fardu. Apa dia solat sunat lepas solat fardu? Zuhur bukan. Ni zuhur bukan kan? 3 pun bukan juga. Ba'diyah mungkin. Ha, 4 salah, maknanya tak boleh lah. 3 pun salah. Zuhur pun salah. Rawatib. Apa dia? Macam mana? Kalau tak tahu nanti dulu. Tunggu dulu jawab soalan lain. Okey. Kita tengok jawapan yang kedua. Pergerakan besar lebih berapa kali? 3 ke 4? Berapa kali? 3 ke 4? 3. Ni jawapan dia 3. Okey, 3. Solat Jumaat dilakukan dalam waktu Zuhur. Mudah je. Solat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Awak tulis lah 4 tu kan. 4 kali takbir. Solat sunat. Ni yang tadi yang kita apa tu? Yang kita macam mungkin keliru lah. Antara ni ba'diyah ataupun rawatib. Okey, ni soalan alif dengan soalan 45. Kadang-kadang mungkin awak tertukar kan. Okey, jadi kita tengok balik. Soalan 41 ni. Solat sunat dilakukan selepas solat fardu. Dia bukan rawatib lah. Mana bukan rawatib lah. Sebab apa? Kalau rawatib ni maksud dia solat sunat mengiringi solat fardu. Maknanya 45 ni rawatib. Buruk pula tulisan ni kan. Rawatib. Ni mana 45 rawatib. Yang ba'diyah ni nombor 1. Sebab selepas. Kalau sebelum apa dia? Qabliyah. Sebelum solat fardu qabliyah. Selepas solat fardu ba'diyah. Okey, ni ba'diyah. Allah, buruknya. Boleh lah ba'diyah. Okey. Dapat Okey, 41 ba'diyah. 42 jawapan dia 3. 43 jawapan dia zuhur. Solat jenazah lakukan dengan 4 kali takbir. 44. Solat sunat rawatib. Senang je, tak susah pun kan. Okey, soalan yang seterusnya. Ni lagi lah raih pangkah. Mudah je dapat 5 markah kan. Okey, kita tengok soalan pertama 46. Solat bagi orang sakit adalah mengikut kemampuan pesakit. Betul atau salah? Betul. Buat mana yang dia mampu. Kalau dia mampu berdiri, berdiri. Kalau dia mampu duduk, duduk. Kalau dia tak mampu berdiri, duduk, mengiring. Kalau tak mampu mengiring, apa? Baring. Kalau tak mampu baring, isyarat mata. Kalau tak mampu juga isyarat mata, baik pergi meninggal. Itu pun tak boleh kan. Mana tak nak lah solat, sakit. Aku sakit, aku tak nak solat. Tak boleh lah macam tu kan. Jadi jawapan 46 betul. Okay, 47, solat jenazah sama seperti solat fardu. Sama ke? Tak sama lah. Solat fardu ada rukuk, ada sujud, ada takbiratul ihram. Tapi solat jenazah tak ada. Jadi dengan senang awak jawab pangkat. Soalan 48. Perempuan yang mengandung diharuskan berbuka puasa. Betul tak jawab pernyataan ni? Perempuan yang mengandung diharuskan berbuka puasa. Betul. Kalau dia rasa perkara tersebut memudaratkan diri dia, dia diharuskan berbuka. Bukan disunatkan kalau dia rasa dia tak larat kan, tak mampu, boleh pitam ke apa, dia boleh buka puasa. Diharuskan. Okey, yang 49. Orang tua yang uzur dibolehkan meninggalkan solat fardu. Betul ke? Tak, salah. Ni salah. Ni jawab jangan apa ni terkeliru Orang tua yang uzur dia boleh dibolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi tak mampu, tapi solat tak kisahlah tua mana pun, sakit macam mana pun tetap kena solat. Kecuali lah kalau dia pengsan ke koma ke, itu jelah tak payah nak solat kan. Memang tak boleh nak solat lah. Dia tengah koma, dia tengah tak sedarkan diri. Jadi kalau kita yang masih sedarkan diri, walau bagaimanapun caranya, kita kena solat. Sebab tu ada cara untuk belajar tu, solat orang yang uzur kan. Okey, yang terakhir, tayamum hendaklah dilakukan setelah masuknya waktu solat. Ini betul ke tak? Ini jawapan dia betul. Sebab apa? Sebab tayamum ni dia menggantikan wuduk. Jadi dia syarat-syarat dia lebih ketat daripada wuduk. Kalau wuduk ni bila-bila masa lah awak boleh ambil wuduk. Sebab dia paling power kan. Untuk hilangkan hadas ni dia paling power. Dia ambil wuduk. Gunakan air. Tapi kalau
tak ada air, kita kena guna tebu tanah. Bila debu tanah ni syarat-syarat dia lebih ketat. Mana kalau kita nak solat, kita kena tunggu. Kalau nak solat fardu lah. Kalau solat sunat, boleh je. Kan? Awak rasa nak solat sunat, awak ambil tayamum. Kan? Untuk solat sunat. Tapi untuk solat fardu, mestilah dah masuk waktu solat, baru kita bertayamum. Okey. Faham Okey, seterusnya. Alamak. Okey, soalan yang ke-51 hingga 55. Padankan pernyataan berikut. Okey, 1 Syawal. Apa dia ni? Okey, dia ada 2. Hari yang diharamkan, hari yang disunatkan. Okey. 1 Syawal ni hari apa? Hari raya. Hari raya kita diharamkan berpuasa. Jangan pula puasa hari raya kan. Okey, yang kedua, Isnin dan Khamis. Takkanlah haram pula kan? Masih hari yang disunatkan. Okey, hari Arafah. Haram ke? Tak. Hari yang disunatkan. Hari Tasyrik. Hari Tasyrik ni yang bila? Bila hari Tasyrik? Awak kena hafal lah. Tahulah benda tu. Hari Tasyrik ni 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maknanya, ni kita jawab 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah ni apa dia? Hari Raya Aidil Adha. Okey, 11, 12, 13 tu selepas hari raya haji, kita masih lagi boleh buat korban. Itulah yang dinamakan hari Tasyrik. 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ni pun dekat diharamkan. Okey, dapat dah jawapan ni. Okey, seterusnya yang terakhir. Ni soalan subjektif. Soalan subjektif awak kena tulis, tak adalah banyak apa ni, garis-gariskan ke, writekan ke apa kan. Tak ada. Okey, soalan yang ke-56. Kita tengok soalan yang pertama. 2 perkara yang membatalkan solat. Ni banyak lah. Kalau boleh, awak jawab tu dengan penuh. Contohlah nombor 1, kentut. Janganlah jawab kentut je. Jawablah keluar angin daripada dubur ke apa ke kan. Jadi banyaklah perkara yang membatalkan solat ni. Okey, yang pertama apa dia? Awak tulis keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, terdedah aurat. Bolehlah jawab macam mana Wan. Ni pertama kita tulis sekejap apa tadi? Keluar, susahlah tulis pakai tangan ni. Keluar apa, tak payahlah tulis kan. Awak dengar lah, nanti awak tulis dekat ni, ataupun awak tengok buku, awak jawab. 2 perkara yang membatalkan solat, apa ni? Keluar apa ni, sesuatu daripada kubur dan dubur. Apa lagi? Makan ketika solat, pun batal juga solat. Bercakap-cakap, banyak lagi. Sambil-sambil ustaz sebut tu, awak tulislah jawapan dia dekat ni, ataupun dekat atas kertas ke apa kan. Banyak sangat. Dia suruh pilih 2 je. Okey? Apa lagi? Membuat pergerakan lebih daripada 3. Lari arah kiblat, mana dada awak tu lari daripada arah kiblat, mana tak pandang kiblat dah, pergi pandang tempat lain. Itu pun perkara yang membatalkan solat. Awak pilih yang mudah-mudah je lah, nanti awak tengok kan. Okey, kita tengok yang 2 perkara yang tidak boleh dilakukan ketika berhadas besar. Ini mungkin yang macam susah sikit. Mungkin kalau awak baca senang je lah kan. Kalau macam tak baca, apa benda hadas besar tu apa? Hadas besar, hadas besar ni, kalau contoh kita kencing, buang air besar tu apa dia? Itu hadas kecil. Macam mana cara kita nak hilangkan hadas kecil? Berwuduk, bertayamum. Tayamum tu bagi orang yang tak boleh wuduk lah. Okay, jadi hadas besar macam mana? Tadi kita dah tengok kat solat objektif tadi. Apa dia? Keluar haid, nifas, apa ni, keluar air mani, hubungan suami isteri kan. Jadi macam mana, apa perkara yang kita tak boleh buat ketika hadas besar? Awak ingat 2 ni je. Biasa dia tanya 2 lah, kerana 3 kot kan. Yang pertama, memegang Al-Quran. Buruknya tulisan. Boleh lah kan. Besar kecilkan sikit lah. Okey, besar kecil. Okey, memegang Al-Quran. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dia? Solat. Kita hadas besar, tak boleh nak solat. Dan tawaf. Solat memanglah hadas kecil tak boleh. Ni tawaf.
Tawaf. Apa lagi perkara yang kita tak boleh nak buat ketika ada besar? Masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid. Pandai lah awak dengar lah Ustaz cakap. Apa lagi? Perkara yang kita tidak boleh buat ketika ada besar. Membaca Al-Quran. Jadi kalau awak buat, memegang dan membaca Al-Quran, masuk ke dalam masjid. Itu pun dah cukup lah jawapan dia. Okey? Mudah je kan? Okey, soalan yang ke-57. Solat yang boleh dijamakkan. Ni ada dua. Dan memang ada dua je lah jawapan dia. Yang pertama, Zuhur dan Asar. Awak jangan jawab macam ni. Awak jawab penuh. Dan tu dal alif nun. Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak. Jawab ni dua pasangan ni. Okey? Jawapan dah dapat 4 markah. Seterusnya, 2 rukun solat. Alah, ini lagilah senang. Apa dia rukun solat? Niat. Berdiri betul. Takbiratul ihram. Membaca surah Al-Fatihah. Rukuk. Rukuk tak iktidal. Sujud. Duduk antara 2 sujud. Duduk tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. Selawat ke atas Nabi. Salam yang pertama. Tertib. Ada berapa belas? 13. Ingat 13 rukun solat. Dia nak 2 je. Awak jawablah niat, takbiratul ihram. Tak pun nak malas nak. Niat, tertib. Dah cukup. Jawapan tu pun betul. Dia tak, orang yang jawab tanda soalan tu tak boleh nak salahkan. Baik, itu memang rukun solat. Okey? Okay, seterusnya 2 syarat wajib solat Jumaat. Okey, apa dia syarat wajib solat Jumaat? Islam lah. Benda tu kadang benda sama je ulang-ulang. Islam, baligh, berakal. Cuma kalau solat Jumaat ni dia ada syarat tambahan. Kalau rasa nak rare sikit tulis lelaki. Sebab perempuan tak wajib. Lelaki. Kemudian apa dia? Betul ya, baligh. Baligh lah kan. Baligh. Apa lagi yang lain? Islam. Islam, baligh, berakal, lelaki. Itu syarat wajib. Habis kalau budak-budak, itu syarat sah. Kalau contoh dia tanya, macam ada soalan awak punya trial kan, dia tanya apakah syarat sah? Dia ada tulis baligh, dia ada tulis mumayyiz. Awak nak pilih yang mana? Awak kena pilih mumayyiz lah. Sebab baligh syarat wajib, mumayyiz syarat sah. Dia tak wajib contohlah budak-budak awak yang belum baligh kan, yang lelaki kan. Awak belum baligh. Tapi awak bila awak pergi solat Jumaat, solat awak sah, dapat pahala. Faham Okey, kita pergi soalan yang ke-59. Okey, 2 perkara makruh dilakukan ketika berpuasa. Ni memang kena baca lah. Macam mana nak tahu makruh kan? Apa dia? 2 perkara yang makruh dilakukan ketika berpuasa. Yang pertama, tidur sepanjang hari. Itu perkara yang makruh lah. Yang kedua apa dia? Tidur sepanjang hari. Melewat-lewatkan berbuka puasa. Melewat-lewatkan berbuka puasa pun makruh jugalah. Mana kita digalakkan berbuka puasa. Lepas je azan tu mungkinlah terus makan kurma ke apa kan. Betul solat ke apa kan. Okey, dapat Okey, seterusnya soalan yang ke-60. Ada juga soalan macam ni rupanya. Tuliskan erti lafaz niat berikut. Usalli ala hadzal mayyit 4 takbirat imaman lillahi ta'ala. Ni lafaz niat apa ni? Lafaz niat solat jenazah. Usalli, apa maksud usalli? Sahaja aku solat. Ala, ke atas. Hadzal mayyit, mayat ini. Ni Ustaz sekali Usalli, sahaja aku solat. Nanti awak dengar tu awak tulis sekali ke atas. Ala, ke atas. Hadzal mayyit. Hadza apa maksud? Hadzal mayyit, ini mayat. Tak payahlah bahasa Arab tulis sebiji kan. Mayat ini. 4 takbirat. Benda 4 takbirat. Arba'ah berapa? 4. 4 takbirat. 4 takbir lah. Imaman ni pun tak tahu, ketuk kepala ni. Imaman, menjadi imam. Lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Ni kalau awak tak hafal pun,
Awak boleh tengok satu-satu. Ha. Usalli. Oh, usalli pun tak tahu. Ala, ala atas. Awak belajar bahasa Arab. Okey? Dapat Ha. Ha, itu je lah. Itu je lah soalan dia kan. Okey, dekat itu saja. Nanti kita akan tengok soalan-soalan lain juga daripada daerah-daerah lain. Ni daerah Sepang nanti. Ustaz akan tengok untuk soalan apa ni daerah lain pula. Okey, dekat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.